Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan sambung topik baru pada hari ini, iaitu topik 11, deformation of solid. Deformation ni macam perubahan bentuk lah. Okay, perubahan bentuk objek lah, iaitu solid. Okay, so solid tu boleh jadi apa-apalah, mungkin copper, mungkin glass, mungkin aluminium. Okay, so kita namakan semua tu adalah solid lah. Okay, so di bawah topik deformation of solid ada beberapa subtopik, iaitu stress strain graph, dan yang terakhir sekali adalah yang modulus. Okay, jadi kita tengok dahululah apa yang dimaksud dengan stress strain semua tu lah. Okay, so at the end of this chapter, you should be able to distinguish between stress and strain for tensile and compression force. Discuss the graph of stress strain for metal under tension. Discuss elastic and plastic deformation. Discuss graph of elongation for brittle and ductile materials. Okay, so kita tengok dahulu stress and strain. So stress ni saya skip lah yang ke surat 4 ni, boleh baca sendiri. Okay, kita pergi ke sini lah, stress and strain ni. So stress tu kita sebenarnya nak apa? Kita sebenarnya nak kira dia punya nisbah perpendicular force to the cross sectional area. Contohlah, kita ada rod, tak tahulah, mungkin rod ni rod aluminium, mungkin rod ni rod copper kan, tapi kita ada rod. So apa yang kita buat pada rod ni adalah kita tarik dia ke kiri dan ke kanan. Okay, means kita regangkan dia lah. Okay, yang itu dinamakan tensile stress. Okay, bila kita regangkan dia, itu dinamakan tensile stress. Okay, so stress ni adalah force perpendicular. Nampak ni dia buat F, dia buat macam ni kan, F, lepas tu ada bentuk macam ni kan kat bawah. Ni maksud dia perpendicular. So dia adalah force perpendicular bahagi dengan area, cross sectional area lah. Okay, so yang ni lah cross sectional area. Okay, so sebenarnya stress tu, saya ulang sekali lagi, stress tu adalah untuk kita kira nisbah, ratio ni, nampak dia tulis ratio, nisbah perpendicular force kepada cross sectional area. Okay, so force tu mestilah force yang perpendicular to that cross sectional area lah. Okay, so unit untuk stress adalah skala kuantiti, dan unit dia adalah Nm-2 ataupun Pascal ataupun kg M-2 S-2. Okay, either one lah. So yang senang ingat Pascal ataupun Nm-2 lah kan. Okay, kemudian strain pula. So tensile strain. So bila kita regangkan dia, selain dia ada stress, dia juga ada strain. Okay, so strain tu apa? Strain tu sebenarnya kita nak kira nisbah. Nampak ni, strain is defined as the ratio. Ratio ni maksud nisbah lah. Sebenarnya kita nak kira nisbah kepanjangan dia. Okay, bila kita regangkan dia, dia ada dua di situ kejadiannya, iaitu stress, yang mana force yang kita kenakan untuk regangan tu, dan juga strain, berapa panjang dia boleh pergi dengan force ataupun dengan stress yang kita kenakan tu. So cara nak kira strain adalah, atau tensile strain ni, regangan strain ni adalah extension bahagi dengan panjang awal lah, L0, extension bahagi dengan L0. Okay, so dia tak ada unit lah. Okay, sebabnya extension tu kata unit dia cm, L0 pun cm, so dia cancel out each other, that's why dia tak ada unit lah. Okay, strain ni tak ada unit, stress ada unit. Okay, stress unit dia tadi Pascal kan, ataupun M-2 ni
ataupun kg M-2 S-2 ni lah. Okay, sedangkan strain tiada unit. Okay, yang tu jika kes kita meregangkan rod ni kan. Okay, kita tengok kalau kita compress rod ni pula. Okay, tadi kita regangkan. Sekarang ni kita guna perpendicular force untuk orang kata mengkompreskan dia pula, bukan nak meregangkan, tapi kita tekan dia ke dalam. Okay, so sama juga dia akan ada kompresif. Tadi kita panggil tensile kan, regangan tu kita panggil tensile. Okay, sekarang ni bila kita kompres, kita panggil dia kompresif lah pula, kompresif stress dengan kompresif strain. Okay, tapi nak cakap ni dia ada, bila kita regang ataupun bila kita kompres, dia ada dua lah, sama ada dia ada dua lah, iaitu stress dan strain. Okay, so cara kira dia sama je. Stress adalah perpendicular force bahagi dengan area, manakala strain adalah berapa banyak yang dia memendek lah. Kalau tensile tadi, meregang tadi, berapa banyak dia memanjang ni. Kalau yang ni berapa banyak dia jadi pendek lah. So nak kira E ni panjang awal tolak panjang akhir lah. Okay, sebab dia kompres kan, dia jadi lagi pendek kan. Kalau kita regang, dia jadi lagi panjang. Okay, so settle stress and strain. Harap awak faham lah. Okay, kalau tak faham, kita tanya cikgu. So kita tengok pula graph. Okay, ada a few graph. Satu graph force against extension, satu lagi kita balikkan extension against force, and then the other one graph stress against strain. Okay, so dalam ketiga-tiga graf ni benda yang sama je dia nak cerita, iaitu ada elastic deformation dan plastic deformation lah. Okay, ada bahagian yang elastic deformation dan ada bahagian yang plastic deformation. Okay, so kita tengok di point A. Point A kita kat sini kan, point A ni dinamakan proportionality limit. Point B kat sini dinamakan elastic limit. Point C kat sini dinamakan yield point. Dia punya perubahan bentuk tu nampak kat situ. D ni dinamakan sebagai maximum force point. Dan point E ni adalah breaking point. Dia dah pecah lah. Okay, so kita tengoklah dia punya explanation dia. Sebab bila linear outcome tadi dia suruh kita tahulah cara kita nak explain graph stress over strain ni kan. So kita tengok explanation dia daripada point O ke point A. Ni point O ni, daripada point O ke point A, sebenarnya dia kata the force increases linearly with the extension ataupun with the strain until point A. Okay, so dia obey Hooke's law. Okay, point A ni nama dia tadi proportionality limit, dan dia obey Hooke's law, iaitu below the proportionality limit, the restoring force directly proportional to the extension. Okay, di bawah proportionality limit, restoring force directly proportional to the extension. Okay, maksudnya makin besar force, makin besarlah dia punya extension. Okay, dia obey Hooke's law. Okay, kemudian di bahagian point B dinamakan sebagai elastic limit. Okay, elastic limit. So dia kata kat sini, lebih daripada point B, beyond this point, the material is permanently stretched. Dia dah tak kembali kepada bentuk asal. Dia akan permanently stretch. Okay, and will never regain its original shape and length anymore. Okay, beyond point B, material tu akan permanently stretch and will never regain its original shape and length anymore. If the force is removed, the material has a permanent extension. Dia dah tak kembali dah ke bentuk asal dia, dia akan permanent extend. Okay, so dia kata the area between AO dan CT adalah work done, represent work done to produce the permanent extension. So kita tengok AO dan CT mana.
Okay, AO dan C. Between two parallel line. Kat sini lah. Between kat sini ni. Yang apa yang saya colour warna lain lah yang ni. Tak ada warna pula. Sini. Dalam ni. Tak nampak. Colour warna lain, warna hijau lah. Ni adalah represent work done. Okay, ni area yang warna hijau ni represent work done. Okay, work done yang menyebabkan dia dah tak kembali kepada bentuk asal lah. Okay, OB is known as elastic deformation. Okay, secara keseluruhannya OB ni dikenali sebagai elastic deformation. Okay, kemudian di bahagian point C. Point C dinamakan yield point. Yield point tu apa yang terjadi adalah perubahan dalam internal structure of the material. Okay, the layer of the atom slide across each other. The layer of the atom slide across each other, resulting sudden increase in extension and material thins uniformly. So di bahagian point C ni dia dah beyond elasticity kan. So dia di bahagian point C ni dia berlaku perubahan yang sangat cepat lah. Maksudnya kalau dia extend tu dia extend dengan very sudden. Dan bahan tu orang kata menipis dengan uniformly lah, okay, dengan constant. Okay, di bahagian CDE dinamakan sebagai plastic deformation. Dia dah tak elastik dah masa ni. Okay, bila dah tak elastik kita panggil dia sebagai plastik. Okay, so bila force increase, extension pun increase rapidly dengan laju. Okay, pada point CDE ni, when the force increase, the extension juga also increase rapidly dengan lajunya. Okay, the force is maximum at point D. The force is maximum ataupun the stress is maximum at point D. Dan juga point D ni dinamakan breaking force. Okay, manakala point E ni adalah breaking point dah, dia dah pecah dah. Di bahagian point D ni dinamakan breaking force, tapi dia belum pecah lagi. Di bahagian point ini dia dah pecah dah. Okay. Ada dua jenis material, iaitu dia panggil ductile material dan lagi satu brittle material. Ductile material dia undergo plastic deformation dahulu sebelum dia pecah, seperti steel, copper, aluminium. Brittle material tiada plastic deformation, dia terus pecah, seperti glass. Okay, so glass adalah brittle material. Steel, copper, aluminium adalah ductile material di mana dia mengalami plastic deformation dahulu sebelum pecah. Okey, berikut adalah graf, orang kata kesimpulan graf lah, stress over strain untuk beberapa bahan ataupun untuk beberapa solid seperti steel, copper, aluminium dan glass. So jika kita nampak di sini, ketiga-tiga steel, copper dan aluminium ni mengalami plastic deformation lah. Okey, di bahagian ni dinamakan plastic deformation kan. So diorang semua ada plastic dahulu sebelum dia pecah. Sedangkan glass dia terus pecah. Ni glass. Glass ni tahu dia pecah. Okay. So glass tadi adalah brittle material kan. Brittle material. Sedangkan steel, copper, aluminium ni dinamakan sebagai ductile material. Okay. So graf lah. Okay. Kalau dia suruh graf steel macam mana, graf glass macam mana. So glass, kalau stress
Overstrain is straight je kelas. Okay. Kelas dia straight je. Sebab apa? Dia tak ada plastic deformation. Okay, boleh Okay, so sampai situ dahulu. Nanti 11.2 kita masuk video baru lah. Okay, so kita tengok dahulu soalan ni. Okay, soalan tutorial berkenaan kita tengok structured question. Okay. The long suffer a 0.1% strain. Okay, strain ni apa tadi? Strain ni adalah nisbah pemanjangan. Okay, nisbah pemanjangan ataupun nisbah pemendekan lah. Okay, dengan panjang asal. Okay, so what is its final stretch length? So yang ni dia meregang lah sebab stretch length kan. So dia nak tahu what is final stretch length. So dia nak tahu elongation dia berapa lah. Jawapan. Okay. Strain adalah elongation bahagi dengan panjang awal kan. Okay. So kalau dalam kes ni dia adalah berkenaan stretch, meregang kan. Jadi macam mana kita nak dapat elongation tu adalah panjang akhir tolak panjang awal lah. Okay. Panjang akhir tolak panjang awal, kita akan dapat elongation. Okay. Sebab panjang akhir tu dia memanjang, iaitu panjang awal tambah dengan elongation yang baru tu kan. So kita dapatlah elongation kita sebanyak 2 darab 10.3. Sebab apa? Dia dah bagi strain sebanyak 0.1%. Kita masukkan je lah nilai strain tu sebanyak 0.1%. Lepas tu panjang awal kita dia dah bagi 2. So kita dapatlah nilai elongation kita sebanyak 210. Okay. Jadi itu baru elongation. Jadi panjang akhir kita mestilah panjang awal tambah dengan elongation lah. Okay. So panjang awal tambah dengan elongation 2 tambah 2 darab 10 - 3, kita akan dapat 2 darab 2.002 meter. Okay. Kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan B, 1B. Okay, dia kata length of copper of square cross section measuring 1 mm by 1 mm. Okay, is stretched by tension is stretched by a tension 40 Newton. What is the tensile stress in Pascal? Okay, so soalan dia nak stress lah. Okay, dia dah bagi force sebanyak 40 lah, perpendicular force. Dia punya area adalah 1 mm by 1 mm, darab lah. Okay, so mari kita cari stress. Okay, so stress adalah force. Stress ni adalah force bahagi dengan area. Force ni mestilah perpendicular force tadi kan. Perpendicular force dia ada macam ni. Dia nak tunjuk dia perpendicular dah tu. Cantik. Gitu. So force dia bagi 40 kan. Force dia bagi 40. Area macam mana dapat, darab je lah 1 darab 10 - 3 kuasa 2 lah. Okay. Sebab dia cross sectional area dia 4 segi. So kita darab je lah panjang darab lebar lah. So kita akan terus dapat stress dalam Pascal 4 darab 10 negatif 4 darab 10 kuasa 7 Pascal. Okay, so nombor 2B.
ni yang modulus dah. Okay. Okey, awak buat sendiri sampai nombor 3 Okey, nanti next kita akan sambung lah yang modulus. Okay, thank you class.